Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Muhammad Nur, ajak Wiping dan juga di FB ahlan-ahlan Ummi Madiyah, Izzi Aish dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Selalunya sepatutnya kita buat perkongsian kitab umrah yang sempurna jam 10. Namun tadi sebab saya ada bicara online bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syed Nur Hisham dan habis jam 10.30, saya buat persiapan sedikit sebanyak, maka kita mula sedikit lewat pada malam ni, jam 11. Nanti esok saya tengok kalau boleh kembali pada jam 10 insya-Allah. Maka bersempena dengan saya akan berangkat menunaikan umrah pada 17 hari bulan 11, maka saya sedang membaca sebuah buku yang bertajuk Umrah, yang pada waktu itu bagaimana nak mendapat umrah yang diterima, umrah yang baik. Lalu daripada saya baca seorang-seorang, maka saya suka untuk kongsikan dengan sahabat-sahabat semua. Ahlan-ahlan kepada semua, Faiza Fuad, ahlan-ahlan Maznita, Firaza dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Pada malam ini kita dah tiba pada tajuk, apakah amalan yang patut kita buat sebelum kita nak berniat ihram? Sebelum kita nak menuju ke miqat, sebelum kita nak berniat ihram, maka apakah amalan yang patut untuk kita lakukan? Apakah amalan yang patut kita buat? Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, amalan-amalan ketika akan berangkat menuju ke miqat tak kala masih berada di rumah, kalaulah rumah kita dekat sana, ataupun ketika mana berada di hotel. Selalunya kita berada di hotel. Kalaulah contohnya kita daripada Madinah nak pergi buat umrah, maka daripada hotel Madinah. Kalaulah kita daripada Malaysia nak terus masuk ke Jeddah, maka daripada rumah. Maka ini adalah amalan-amalan yang patut kita buat bila kita nak tinggalkan rumah kita, nak menuju ke Baitullah, ataupun nak meninggalkan hotel kita di Madinah, ataupun di mana-mana tempat nak menuju ke umrah. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, di antara sunnah-sunnah sebelum daripada niat ihram adalah yang pertama, bersihkan segala bulu-bulu yang tak perlu. Bersihkan pada waktu itu segala bulu-bulu yang tak perlu. Contohnya adalah bulu ketiak, bersihkan. Bulu misai, bersihkan. Bulu pada kemaluan, bersihkan. Ini adalah sunnah pada waktu itu untuk dibersihkan. Nombor 2, kata penulis buku, potong kuku. Pada waktu itu potong kuku. Kenapa tu tak ada? Adik? Okey, sekejap sahabat-sahabat. Ada? Keluar? Minta maaf sahabat-sahabat. Minta maaf. Okey. Lalu yang kedua adalah pada waktu itu potong kuku. Sebab kita nak buat ihram, takut nanti kalau kuku panjang maka patah dan sebagainya, maka disunnahkan untuk potong kuku. Kata para ulama mazhab Syafi'i, potong kuku di jari tangan dan juga di jari kaki.
Bahkan dalam sebahagian kitab mazhab Syafi'i, sunnah untuk kita tanam kuku kita. Sebenarnya bukan kuku kita sahaja, apa-apa anggota tubuh badan kita. Namun kadang-kadang kita tak mampu. Tetapi itu sunnahnya. Kenapa? Sebab yang pertama, kuku, rambut, kulit, apa jua yang daripada tubuh kita adalah sebahagian daripada tubuh kita. Dan perkara yang sebahagian daripada tubuh kita, tempat kembalinya adalah tanah. Minha khalaqnakum, daripada tanah kami ciptakan kamu, firman Allah dalam surah Taha. Wa fiha nu'idukum, kepada tanah kami kembalikan kamu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan kepada tanah Allah akan, daripada tanah Allah akan bangkitkan kita semula. Itu satu. Maka apa-apa yang berkaitan dengan tubuh badan kita, maka pada waktu itu sebaiknya ditanam. Kalau kita potong rambut, tanam. Kalau kita potong kuku, kalau boleh tanam. Bahkan kata para ulama, kenapa pada waktu itu digalakkan tanam? Agar dapat dielakkan daripada sihir. Kadang-kadang bila orang nak berniat tak baik, maka pada waktu itu mereka ambil kaitan daripada tubuh badan kita. Bahkan Nabi SAW ketika mana disihir oleh Yahudi yang bernama Labid bin Asam, pada waktu itu disihir kerana dia dapat rambut Nabi SAW. Saya minta izin untuk minum. Maka kata penulis buku, bila dah potong kuku, maka disunnahkan untuk menanam kuku tersebut jika mungkin. Kalaulah boleh. Kata penulis buku, sebahagian para ulama menyebut cara ketika mana memotong kuku adalah bermula daripada jari telunjuk tangan kanan sampai kepada jari kelingking tangan kanan. Yang ni tangan kanan saya. Maka potong daripada jari telunjuk seterusnya sampai kepada jari kelingking. Dan kemudian daripada jari kelingking tangan kiri sampai pada waktu itu ibu jari tangan kiri, dan diakhiri dengan jari tangan kanan. Supaya kita mula dengan tangan kanan potong kuku dan berakhir dengan tangan kanan. Ini pandangan sebahagian daripada para ulama yang dikongsi dalam buku At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, dinukilkan daripada Imam Ghazali rahimahullah dan sebagainya. Pada waktu itu cara untuk memotong kuku bermula daripada jari telunjuk. Ianya bukanlah daripada hadis. Bermula daripada jari telunjuk kanan sampai kelingking. Kemudian daripada jari kelingking kiri sampai ibu jari, dan berakhir dengan ibu jari pada tangan kanan. Okey. Kalau tak ada tanah boleh ke buang? Tak ada masalah buang, tak salah untuk buang. Cuma pada waktu itu digalakkan untuk tanam. Sebab ianya adalah sebahagian daripada tubuh badan kita. Dan tubuh badan kita tempat kembalinya adalah tanah. Tak berdosa pun kalaulah pada waktu itu kita buang dan sebagainya. Maka itu cara untuk potong kuku tangan, kata sebahagian dari kebanyakan para ulama mazhab Syafi'i, daripada jari telunjuk sampai kepada kelingking tangan kanan. Yang ibu jari biar dulu. Daripada kelingking tangan kiri sampai pada ibu jari, dan berakhir dengan ibu jari tangan kanan. Bagaimana pula kuku kaki? Maka kuku kaki, kata para ulama, caranya adalah dimulai daripada kelingking kaki kanan dan diteruskan sampai jari kelingking kaki kiri. Dia pada waktu tu terus daripada jari yang paling kecil kaki kanan sampai kepada jari yang paling kecil kaki kiri. Maka yang pertama, buang bulu-bulu pada tubuh badan yang sepatutnya dibuang. Janganlah maksudnya buang semua bulu kening semua buang, tak. Tapi maksudnya bulu-bulu yang pada waktu itu patut dibersihkan. Bulu pada kemaluan, pada ketiak dan sebagainya. Yang kedua, tadi potong kuku. Yang keempat, kata penulis buku rahimahullah, sebelum kita berniat ihram, maka disunnahkan untuk mandi ihram. Bilakah waktu untuk mandi ihram? Maka waktu untuk mandi ihram adalah ketika mana kita nak niat ihram. Ketika mana nak niat ihram? Sebelum daripada kita niat ihram. Contohnya kita nak niat ihram lepas zuhur,
maka mandilah sebelum zuhur. Janganlah mandi terlalu awal. Contohnya kita nak niat ihram lagi 3 hari, sekarang ni kita niat mandi ihram, tak. Maka waktunya adalah ketika mana kita dah hampir untuk berniat ihram. Dan kalaulah kita tak mandi ihram, bukan kita punya ihram tak sah, tak. Tapi pada waktu itu sunnah untuk mandi. Nabi SAW mandi ihram di Dhul Hulaifah sebelum Nabi berniat ihram. Maka sunnah untuk mandi ihram. Maka mandi ihram dan niat ihram benda yang berbeza. Kita mandi ihram dulu. Mandi dengan niat, sahaja aku mandi mandi sunat ihram kerana Allah. Tak perlulah nak sebut berapa rakaat, tak perlulah pada waktu itu nak menyebut menghadap kiblat, tak. Sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah. Dan kita belum lagi dalam ihram. Niat ihram kemudian selepas daripada itu. Ini adalah mandi sunat sebelum pada waktu itu berniat ihram. Maka sunat. Tapi kalaulah tak buat, maka pada waktu itu tidak ada masalah. Ihram tetap sah. Kata penulis buku rahimahullah, mandi ihram ini disunnahkan meskipun bagi perempuan yang masih dalam haid ataupun nifas. Tetapi yang lebih afdal adalah ditunda sampai suci. Lalu kalaulah perempuan haid nak mandi ihram, tak ada masalah. Tapi kalaulah afdalnya pada waktu itu ditunggu sampai dia suci. Okey, kalaulah contoh tak ada air nak mandi ihram, tak ada air, maka kata para ulama boleh digantikan pada waktu itu dengan tayammum. Tak ada air, tak boleh nak mandi sunat ihram. Ataupun badan sakit, tak boleh kena air, maka boleh digantikan dengan tayammum. Yang keempat, bila kita dah bersihkan tubuh badan kita, bila kita dah mandi sunat ihram, maka yang keempat, kata para ulama mazhab Syafi'i, adalah memakai ihram. Jangan niat dulu, pakai ihram dulu. Pada waktu itu kita, kalau yang lelaki, buka pakaian-pakaian yang pada waktu itu, pakaian-pakaian yang pada waktu itu yang tak dibenarkan. Seluar dalam, t-shirt, seluar pada waktu itu buka. Dan pada waktu itu pakai ihram. Ihram sebenarnya boleh pakai apa-apa warna. Tetapi sunnahnya adalah berwarna putih. Berwarna putih untuk lelaki. Begitu juga perempuan, sunnah untuk memakai pakaian berwarna putih. Asalkan pada waktu itu tidak terlalu jarang hingga nampak tubuh badan. Maka perempuan pun disunnah untuk pakai putih. Tapi sebenarnya boleh pakai apa-apa warna termasuk lelaki. Kalaulah contoh pada waktu itu semangat kewarganegaraan dia tinggi, dia nak pakai ihram warna bendera Malaysia, boleh. Ataupun pada waktu itu disayang sangat pada negeri dia, dia nak pakai contohnya ihram warna bendera Selangor, bendera Kelantan, bendera Johor, bendera apa-apa negeri, boleh, sah ihram dia. Tetapi sunnahnya adalah pakai warna putih untuk lelaki dan juga untuk perempuan. Perempuan pun sunnah pakai warna putih, asalkan pada waktu itu tidak jarang. Yang kelima, kata penulis buku rahimahullah, memakai sandal. Dan tak kala memakai sandal maksudnya slipper, maka niatkan dalam hati untuk mengerjakan sunnah daripada sunnah-sunnah berihram umrah, bukan kerana pakai biasa-biasa. Sebab Nabi pun bila buat umrah, Nabi pakai slipper, Nabi SAW pakai capal dan sebagainya. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, bagaimanakah slipper yang sesuai? Kata penulis buku, faedah nombor 1 adalah pada waktu itu, kalau boleh, bahagian tumit kaki terbuka dan bahagian jari kaki terbuka. Maka kalaulah kedua-duanya tertutup, maka pada waktu itu tak boleh. Dia sebaik-baiknya dua-dua terbuka. Bahagian tumit terbuka dan juga bahagian jari-jari terbuka. Itu slipper yang pada waktu itu sepatutnya dipakai. Ataupun sebahagian para ulama mazhab Syafi'i sebut salah satu. Kalau contohnya jari jemari pada waktu itu tak terbuka, tumit terbuka. Tetapi tak boleh pada waktu itu kedua-dua tertutup. Tak boleh. Tapi yang terbaik pakai slipper je pun. Pakai slipper dan sandal yang pada waktu itu jari jemari pun nampak
Dan pada waktu itu tumit pun nampak. Sekejap je kita buat umrah. Tak lama pun kita dalam ihram. Kita dah biasa pakai kasut, dah biasa pakai selesa. Maka pakailah pada waktu itu ikut galakan yang dianjurkan oleh para ulama. Maka pakai sandal, selipar yang pada waktu itu nampak jari jemari dan juga pada waktu itu nampak bahagian tumit. Okey. Faedah yang kedua, memakai balut kaki ataupun memakai stokin bagi kaum wanita yang telah berniat umrah, hukumnya adalah boleh. Wanita itu aurat, dia kena pakai stokin. Dan haram bagi lelaki. Tapi lelaki pada waktu itu tak boleh pakai stokin. Tak boleh pakai stokin. Kecuali lah pada waktu itu ada masalah-masalah kesihatan dan doktor yang suruh, maka pada waktu itu ianya adalah permasalahan yang lain. Okey. Yang keenam, apakah sunnah yang keenam? Maka memakai minyak wangi pada badan, bukan pada kain ihram. Pakai minyak wangi. Dan Nabi SAW pun pakai minyak wangi. Nabi SAW memakai minyak wangi. Nabi SAW pakai minyak wangi. Tapi bila waktu nak pakai minyak wangi, waktunya adalah selepas mandi sebelum berniat umrah. Dan pakai minyak wangi pun bukan pada kain ihram, tapi pada tubuh badan. Dalam riwayat Aisyah pakaikan minyak wangi pada tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pakai minyak wangi pada tubuh badan, bukan kain ihram. Dan pada waktu itu pakai selepas mandi sebelum daripada kita berniat ihram. Yang ketujuh, sebelum niat ihram, melaksanakan solat sunat ihram 2 rakaat. Tadi mandi ihram. Yang ini solat 2 rakaat dengan niat solat sunat ihram. Maka apakah bacaan yang patut kita baca selepas Al-Fatihah rakaat pertama? Membaca suratul Kafirun. Dan pada rakaat kedua selepas Al-Fatihah membaca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Yang tadi mandi. Yang ini solat 2 rakaat sunat ihram. Tapi kita masih lagi belum ihram. Masih lagi belum masuk ke dalam ihram. Contoh lafaz niat solat sunat ihram adalah usalli sunnatul ihrami raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat ihram 2 rakaat kerana Allah. Ataupun paling kurang sahaja aku solat sunat ihram. Pada waktu itu yang paling kurang. Minimal niat dalam mazhab Syafi'i pada waktu itu adalah kita jelas kita nak solat apa. Usalli sunnatul ihram. Itu paling kurang. Itu yang paling kurang. Kalaulah kita cepat was-was, cepat keliru dan sebagainya, usalli sunnatul ihram lillahi ta'ala. Maka ini adalah turutan dia. Dah bersihkan tubuh badan, dah mandi, dah pakai minyak wangi, dah solat sunat ihram. Maka faedah yang pertama, solat sunat ihram tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang. Tak boleh. Apakah waktu yang dilarang? Contohnya setelah solat fardu subuh, sebelum matahari terbit. Yang kedua, contohnya setelah solat asar, sebelum matahari terbenam. Maka pada waktu itu tak boleh melakukan solat sunat ihram. Dan juga waktu ketika mana matahari terbit, waktu ketika mana matahari tegak di atas kepala, dan waktu ketika mana matahari sedang terbenam, maka pada waktu larangan, maka dalam mazhab Syafi'i dilarang dan tak boleh menunaikan solat sunat ihram. Tak boleh. Maka pada waktu itu tak solat. Ataupun kita tunggu waktu yang lain untuk kita berniat ihram. Okey. Yang kedua, dianjurkan bagi para jemaah umrah untuk melaksanakan solat sunat ihram sebelum melakukan jamak takdim. Kalaulah contohnya kita nak jamak, solat sunat ihram dulu. Pada waktu itu baru jamak. Kenapa? Sebab kalaulah kita jamak takdim zuhur dan asar, kalaulah kita jamak takdim zuhur dan asar, maka selepas asar dah tak ada solat sunat. Maka pada waktu itu kita solatlah sebelum daripada jamak takdim zuhur dan asar. Maka ini adalah
apa faedah-faedah tentang solat sunat ihram. Kalau waktu larangan tak perlu solat dalam mazhab Syafi'i. Kalaulah contohnya nak jamak takdim, maka pada waktu itu dahulukan solat sunat ihram. Yang ke-8, maka bagus untuk kita niat bersyarat walaupun kita lelaki. Sebab kadang-kadang ada je halangan untuk kita tak dapat menunaikan ataupun menyempurnakan umrah. Contohnya sakit, habis. Macam mana? Kalaulah sakit, maka pada waktu itu para ulama galakkan, walaupun kita lelaki tak ada haid, maka digalakkan untuk tetap niat bersyarat. Untuk niat bersyarat. Selalunya para mutawif akan bimbing untuk niat bersyarat. Maka jangan kata, tak nak lah, tak payahlah niat bersyarat ni, aku boleh buat sampai habis. Tiba-tiba kalau jatuh sakit bagaimana? Tiba-tiba pada waktu itu, al-iyadzubillah, lumpuh, pengsan, koma bagaimana? Padahal masih lagi dalam ihram. Maka sebab itu para ulama galakkan untuk niat bersyarat. Ada je halangan, maka pada waktu itu kita pun pada waktu itu bertahallul ataupun kita pun menjadi halal. Kalau kita sebut bertahallul, maka kena tahallul dulu. Kalaulah kita sebut kalau aku terhalang menjadi halal, maka pada waktu itu terus menjadi halal. Maka niat bersyarat penting. Kepada sahabat-sahabat, terima kasih 14 Zen, terima kasih. Maka niat bersyarat penting. Walaupun kita rasa kita tak ada haid, maka pada waktu itu penting untuk niat bersyarat. Kemudian muka surat 24, rukun-rukun umrah. Rukun-rukun umrah, yang mana rukun-rukun umrah ini saya tak baca. Kenapa saya tak baca? Sebab esok saya ada kursus umrah. Lalu sahabat-sahabat nanti join. Sebab saya akan skip rukun-rukun umrah ni. Dalam buku ni saya tak baca. Sebab esok saya ada kursus umrah jam 9 hingga 12. Sahabat-sahabat yang nak tahu tentang rukun umrah, nanti boleh join. Saya akan livekan juga insya-Allah, jika Allah izinkan, di TikTok dan juga di Facebook Umar Aziz. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rukun-rukun umrah ni saya tak baca. Lalu esok nanti, malam esok, kita akan terus sambung selepas daripada rukun-rukun umrah. Cumanya kalau yang tak ada dalam kursus umrah tu, saya akan kongsikan. Lalu di mana kursus? Kursus kat online boleh join, ataupun kalau nak datang, boleh datang ke Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 Shah Alam. Tapi kena maklumkan awal kalau nak nota, sebab nota tu kena print. Lalu kalau nak datang awal, kena maklumkan awal, insya-Allah dekat Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 Shah Alam. Kalau tak, boleh join secara online. Lalu kalaulah esok ada sahabat-sahabat tanya mana rukun-rukun umrah, maka kata kita dah kongsikan pagi Sabtu. Kita dah kongsikan pagi Sabtu, insya-Allah. Lalu kita akan mula live jam 9 dan max sampai jam 12, insya-Allah. Dan esok malam saya rasa mungkin saya tak sempat pukul 10 untuk ni. Kita cuba mungkin buat awal sikit kot. Kita mungkin buat jam 9, insya-Allah. Jam 9 hingga 9:30 esok, insya-Allah. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Jumpa lagi, insya-Allah. Jemput Faizah Fuad. Kalau boleh datang. Tapi maklumkan awal untuk nota. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok, insya-Allah, jam 9 pagi. Terima kasih.